Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita ke dalam Sains Komputer tingkatan 4. Okey, hari ini kita akan belajar tentang menerima input data convention. Okey, jenis data. Jenis data adalah sangat penting kerana pembacaan nilai daripada papan kekunci adalah berdasarkan jenis data yang diterima. Fungsi mendapatkan input daripada pengguna berkait rapat dengan jenis data yang dibaca. Okey, jenis data yang dibaca. Okey, seterusnya. Okey, mari kita lihat atur cara ini. Okey, sinteks untuk mendapatkan input daripada pengguna adalah seperti berikut. Okey, kita bermula dengan import java.ut.scanner. Okey, Java tidak mempunyai banyak fungsi yang sudah terpasang, iaitu yang dah di-built-in kan. Okey, ia bergantung kepada kelas yang dicipta oleh pengguna lain ataupun oleh Java. Okey, jika atur cara memerlukan fungsi-fungsi luaran, okey, external function, kita perlu import package fungsi ini ke dalam atur cara. Okey, dalam kes kita ini, kita inputkan package util yang mengandungi kelas scanner yang membolehkan kita membaca input daripada keyboard atau papan kekunci. Okey, di sini kita telah mengimport java.util.scanner. Okey, kita tengok di sini. Mula sekali kita akan buatkan kita punya public class. Okey, ini public class dia, masuk data. Kemudian kita letakkan main kita, public class static void main. Okey, kemudian kita isytiharkan integer A. Okey, integer ini adalah jenis data, A adalah nama pemboleh ubah, float adalah jenis data dan B adalah nama pemboleh ubah bagi float, string jenis data dan S adalah nama pemboleh ubah bagi string kita. Okey, kita tengok di line yang ke-8. Okey, line yang ke-8, kita akan mencipta satu objek scanner yang dinamakan, okey, di sini scanner in, yang mana dia akan membaca nilai daripada papan kekunci. Okey, di sini line ini akan memaparkan fungsi yang akan membaca daripada papan kekunci kita. Okey, kemudian kita tengok system.out, masukkan string anda. Okey, di sini kita akan meminta user untuk memasukkan string dia. Okey, kemudian pada line yang ke-11, okey, kita tengok line yang ke-11 ini, s sama dengan integer.nextLine. Okey, ini bermaksud kita akan menggunakan fungsi nextLine daripada objek scanner yang akan membaca rentetan string yang dimasukkan ke dalam nilai komputer. Okey, dia bermaksud kita akan membaca string yang akan dimasukkan. Okey, setelah kita isytihar scanner in ini, okey, kita akan masukkan string di sini pada arahan pengguna. Kemudian di sini dia akan umpukkan next line yang kita masukkan ke dalam S. Okey, next line ke dalam S. Kemudian dia akan print out string yang anda berikan. Okey, string yang anda masukkan ialah S. Okey, kita tambah S di belakang ni supaya dia boleh paparkan S sebagai string yang kita masukkan. Okey, seterusnya, okey, nilai rentetan tadi dibaca dan disimpan dalam pemboleh ubah S sama dengan baris 11. Okey, sama dengan baris 11. Pada baris 15, ia berfungsi sama dengan baris 11, di mana line 15 perbezaan fungsi next line. Okey, line 15 ni next line dia akan masukkan nilai integer. Okey, next line dia adalah nilai integer. Sama juga dengan di sini, di line 19, dia akan masukkan next float kepada B. Okey, next float kepada B dan dia akan printkan float kita. Okey, printkan float kita. Okey, di sini saya tunjukkan output atau cara yang saya masukkan. Okey, bila dia minta untuk saya masukkan string, saya masukkan string nama saya. Okey, kemudian bila dia minta arahan yang kedua untuk masukkan integer anda, saya masukkan 1981. Kemudian bila dia minta untuk masukkan float, saya masukkan di sini 1.3. Kemudian bila kita runkan dia akan terus paparkan maklumat seperti ini. Okey, kita masuk seterusnya. Okey, contoh fungsi lain yang boleh digunakan untuk mendapatkan pelbagai jenis input daripada pengguna adalah seperti yang berikut. Okey, fungsi next integer tadi yang saya tunjukkan, mendapat integer daripada pengguna. Next double, mendapatkan nombor jenis double daripada pengguna. Next float, mendapatkan nombor jenis float daripada pengguna. Dan next line untuk kita mendapatkan rentetan askara string daripada
pengguna. Seterusnya kita ada dua latihan di sini. Kita ada dua latihan di sini. Latihan yang pertama. Latihan pertama, murid dikehendaki menghasilkan algoritma dalam bentuk carta alih dan juga atur cara berikut. Setiap atur cara yang dihasilkan, murid harus menggunakan gaya atur cara yang baik, iaitu penggunaan nama pemboleh ubah yang bermakna, komen dan juga indent. Atur cara yang pertama, hasilkan satu atur cara yang bertajuk salam, di mana komputer akan meminta maklumat asas seperti nama, umur, berat, tinggi dan cita-cita daripada murid dan akan memaparkan dalam urutan berikut. Urutan dia yang pertama, selamat pagi, nama kamu, kemudian umur anda, umur anda berapa, kemudian tinggi anda dalam meter dan berat anda dalam kilogram. Kemudian yang keempat adalah cita-cita anda untuk menjadi seorang. Di sini anda perlu isi di dalam semasa memasukkan melalui kunci keyboard anda. Melalui keyboard anda akan masukkan data semasa atur cara ini berjalan. Kita lihat untuk latihan yang kedua. Hasilkan satu atur cara bernama reverse display, di mana komputer akan meminta 4 perkataan daripada pengguna dan akan memaparkan maklumat tersebut dalam urutan terbalik. Dalam urutan terbalik. Contoh, input kamu, cuaca hari ini panas. Output dalam satu ayat. Dalam satu ayat output anda ialah panas ini hari cuaca. Ini adalah output yang kamu perlu hasilkan. Setakat ini kita sudah mempelajari tentang menerima input data convention. Sampai berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan lupa share, like dan subscribe kepada channel ini untuk video-video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.